Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Zawiyah binti Baharum, pensyarah subjek BMB 1104, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Apa itu kesusasteraan Melayu? Kesusasteraan merujuk kepada hasil karya dan ciptaan seni yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melayu. Ianya adalah satu bentuk ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Sastera juga dapat dikatakan sebagai seni bahasa. Hal ini demikian kerana sastera ialah ungkapan spontan daripada perasaan yang mendalam. Malah sastera juga merupakan ekspresi fikiran yang disampaikan melalui medium bahasa. Terdapat dua jenis kesusasteraan Melayu, iaitu naratif dan bukan naratif. Sekiranya hasil sastera tersebut dikategorikan secara semantik, iaitu dari segi isi. Kesusasteraan naratif merupakan hasil sastera yang mempunyai perkembangan dan plot. Manakala kesusasteraan bukan naratif pula bertentangan dengan kesusasteraan naratif, iaitu tidak mengandungi plot. Bentuk kesusasteraan terbahagi kepada dua, iaitu puisi dan prosa. Prosa merupakan karya sastera bahasa Melayu yang ditulis dalam ayat-ayat biasa dan menggunakan tata bahasa yang mudah serta disusun dalam bentuk karangan. Contoh prosa yang sering dihasilkan ialah novel, cerpen dan skrip drama. Puisi pula merujuk kepada hasil karya sastera yang ditulis dengan tidak mematuhi tata bahasa yang telah ditetapkan dalam bahasa Melayu. Puisi merupakan bahasa berirama dan mempunyai rentak tersendiri apabila dibaca. Antara contoh puisi ialah sajak, pantun, seloka dan gurindam. Ciri-ciri kesusasteraan Melayu pula, yang pertama ialah keindahan. Keindahan dalam kesusasteraan Melayu dapat dilihat melalui gaya dan lenggok bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Kedua, mencerminkan pengalaman. Penulis karya sastera menggunakan pengalaman mereka sendiri sebagai idea utama untuk menghasilkan karya mereka bagi memberikan impak yang lebih realistik kepada pembaca. Seterusnya, fungsi kesusasteraan Melayu. Fungsi kesusasteraan Melayu yang pertama ialah hiburan yang berfungsi untuk membelai emosi pembaca, mengandungi usul lucu, mengungkap keindahan dan mempunyai irama dan rentak yang tersusun. Yang kedua pula ialah pendidikan yang berfungsi untuk memberi pengajaran, nasihat dan dijadikan alat untuk memberi kesedaran. Yang ketiga ialah dakwah. Dakwah digunakan untuk menyampaikan mesej berbuat baik, mengamalkan syariat Islam untuk menghindari perkara-perkara yang mungkar. Dan akhir sekali ialah kritikan sosial, untuk merakamkan sesuatu yang terjadi dalam realiti kehidupan manusia dan mempengaruhi tindakan tata susila dengan tujuan menegur untuk menyampaikan mesej. Seterusnya, manifestasi akal budi. Manifestasi akal budi bermaksud mesej yang dikaji dalam sebuah karya tersebut. Karya yang pertama ialah pantun. Pantun terdiri daripada 4 baris perkataan dan mempunyai rima aba-aba. Contoh pantun, diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Baris pertama pantun tersebut membawa maksud bahawa kita perlulah sentiasa menjaga mulut dan berhati-hati apabila berkata-kata. Hal ini demikian kerana apabila kita tersalah bicara, hati seseorang akan terluka. Baris yang kedua pula menggambarkan bahawa fizikal tidak mempengaruhi kekuatan seseorang. Di sini kita dapat melihat bahawa anak tupai yang kecil tersebut dapat melompat dengan tinggi. Seterusnya, 2 baris yang terakhir menerangkan mengenai harapan seseorang yang terlalu tinggi sehingga mustahil untuk mencapainya. Jadi, jika kita mempunyai harapan, pastikan mengukur baju di badan sendiri terlebih dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari kerana tidak dapat mencapai apa-apa kejayaan. Seterusnya, syair. Syair merupakan sejenis puisi yang berlagu, mempunyai rangkap dan irama A. Contoh syair, hendaklah ananda mengaji selalu, dari yang lain lebihkan dulu, had syarak jangan dilalu, tidaklah ananda beroleh malu. Si anak digesa supaya sentiasa mengutamakan proses pengajian, iaitu terus belajar daripada melakukan perkara-perkara yang lain. Di samping itu, si anak hendaklah
memastikan bahawa dia tidak melanggar mana-mana peraturan hukum syarak dalam kehidupan supaya terhindar daripada imej yang buruk dan tercela. Selepas itu, marilah kita beralih kepada seloka. Seloka yang saya pilih ialah seloka Pak Kaduk. Aduhai malang-malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Dua baris pertama menerangkan betapa malangnya Pak Kaduk kerana ketamakannya sendiri, sehingga tidak sedar bahawa raja sudah menukarkan ayamnya. Walaupun ayamnya telah menang, tetapi kampung tetap tergadai kerana perjanjian telah dibuat dengan raja tersebut. Dua baris yang terakhir pula menerangkan bahawa Pak Kaduk membuang nasi yang dimilikinya dan pulang kelaparan kerana tiada makanan. Di sini kita dapat melihat betapa membazirnya sikap Pak Kaduk yang sanggup membuang nasi walaupun hanya tinggal sehelai sepinggang. Jadi, sebagai masyarakat yang berilmu dan dapat berfikir secara rasional, sikap tamak dan membazir hendaklah dielakkan kerana sikap tersebut dapat memakan diri sendiri. Dan akhir sekali ialah gurindam. Gurindam yang saya pilih ialah Gurindam 12 Fasal 3. Apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Kuping bermaksud telinga, iaitu alat pendengaran yang perlu dijaga dan dijauhkan daripada mendengar perkara-perkara yang negatif seperti hasutan, fitnah, kejian dan makian. Apabila pendengaran terpelihara, maka kita tidak akan terikut-ikut dengan ajakan yang menuju ke arah kejahatan. Bermaksud, setiap tutur kata harus diucapkan dengan berhati-hati semasa berkomunikasi kerana banyak faedahnya. Tambahan pula, pertuturan dengan perbicaraan yang halus, sopan dan tertib dapat menghindari diri kita daripada sengketa selain daripada mengelak orang di sekeliling kita tersinggung. Kesimpulannya, kesusastraan merupakan karya kebanggaan orang Melayu. Karya ini hendaklah dihargai dengan mengambil iktibar daripada mesej yang telah disampaikan daripada karya tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih.